Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menyaksikan MCG Report bersama saya, Aziz Sunik. Kita mulakan dengan laporan penguatkuasaan. Maritim Malaysia merampas pucuk pistol automatik dan 10 kg syabu selepas menahan dua lelaki Thailand yang menaiki bot kayu enjin bergalah di Kuala Perlis 1 November lalu. Pengarah Maritim Negeri Kedah dan Perlis, Laksamana Pertama Maritim Romli Mustafa berkata tangkapan itu dilakukan kira-kira pada jam 8 malam. Berdasarkan maklumat, bot tanpa nombor pendaftaran itu bergerak menuju Langkawi dalam keadaan bergelap dan mencurigakan. Menyedari kehadiran pihak berkuasa, bot suspek memecut laju untuk meloloskan diri, mencetuskan adegan kejar-mengejar selama 10 minit sebelum ia berjaya dipintas dan ditahan. Hasil pemeriksaan awal mendapati, kedua-dua lelaki berkenaan tidak mempunyai dokumen perjalanan sah, berusia 32 dan 50 tahun, berasal dari Satun, Thailand. Hasil penggeledahan ke atas bot suspek menemukan satu guni berisi 10 bungkusan teh Cina mengandungi habdul kristal disyaki syabu dan sepucuk pistol berisi 5 butir peluru. Suspek disiasat mengikut Seksyen 39-B Akta Dadah Berbahaya 1952, Seksyen 8A Akta Senjata 1960 iaitu memiliki atau membawa senjata tanpa permit sah, Seksyen 8 Akta Senjata Api 1971 dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-1963. Seterusnya, Maritim Malaysia mematahkan cubaan sebuah bot pam menyeludup minyak masak bersubsidi di perairan Semporna pada 5 November lalu. Pengarah Zon Maritim Sempurna, Komander Maritim Amir Subli berkata, bot berwarna biru dan hijau tanpa nombor pendaftaran itu dikesan bergerak dalam keadaan mencurigakan di kedudukan 0.2 batu nautika barat Pulau Sebangka. Ketika dihampiri, tekong bot bertindak terjun ke laut dan berenang melarikan diri ke daratan berhampiran. Hasil pemeriksaan ke atas bot itu menemukan kira-kira 340 kg minyak masak paket bersubsidi dipercayai cuba diseludup ke negara jiran. Bot dan 3 buah enjin pam yang dirampas dianggarkan bernilai sekitar RM6,000. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana cubaan menyeludup keluar minyak masak tanpa cukai. Maritim Negeri Perak menahan 3 bot nelayan yang dikesan melakukan pelbagai kesalahan di kedudukan 14 batu nautika barat laut Pulau Jarak pada sekitar 9.45 pagi 4 November lalu. Pengarah Maritim Negeri Perak, Kapten Maritim Muhammad Hambali Yaakob berkata pihaknya mengesan sebuah bot nelayan asing Indonesia. Menurutnya, bot nelayan asing itu dikesan memasuki perairan Malaysia semasa KM Nyalau sedang melaksanakan rutin rondaan di lokasi berkenaan. Hasil pemeriksaan mendapati bot Pukat Rawai yang dikendalikan 5 kru termasuk seorang tekong warga Indonesia berusia 14 hingga 40 tahun itu tidak mempunyai nombor pendaftaran. Mereka disyaki melakukan kesalahan mengikut Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 kerana menyanggah ikan tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan. Dalam perkembangan sama, 2 bot nelayan tempatan ditahan di perairan sekitar 5.5 batu nautika barat daya Pulau 2 kira-kira 12.30 tengah hari. Katanya, bot pertama dikendalikan 4 kru termasuk tekong warga tempatan berusia 31 hingga 50 tahun. Manakala bot kedua pula dikendalikan 3 kru termasuk tekong warga Myanmar berusia 43 hingga 49 tahun kerana disyaki menangkap ikan di luar kawasan yang dibenarkan. Kes disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-1963. Baiklah, kita ke laporan cari laman. Maritim Malaysia Negeri Kedah dan Perlis membantu seorang nelayan tempatan yang diserang strok di perairan Pulau Rebak, Langkawi pada jam 4.30 petang 17 November lalu. Bertindak atas maklumat, Maritime Rescue Subcenter MRSC Langkawi telah melaksanakan bantuan evakuasi perubatan Medivac
selepas menerima satu panggilan kecemasan. Kru bot nelayan tempatan terbabit memaklumkan salah seorang daripada mereka iaitu Roslyn Nordin berusia 50 tahun mengalami strok semasa sedang melakukan aktiviti menangkap ikan. Sebaik menerima maklumat berkenaan, bot petir 81 Maritim Malaysia diatur gerak ke lokasi untuk bantuan medevac bersama petugas kesihatan daripada Hospital Sultan Maliha Langkawi bagi merawat dan melakukan pemeriksaan awal terhadap mangsa. Selepas pemeriksaan awal dilakukan, mangsa kemudian dibawa ke Jeti Maritim Malaysia Bukit Malut sebelum dihantar ke Hospital Sultan Maliha Langkawi untuk pemeriksaan lanjut. Seterusnya, 8 warga tempatan terdiri daripada 2 lelaki dan 6 wanita berusia antara 8 hingga 68 tahun diselamatkan Zon Maritim Sandakan selepas bot yang dinaiki mereka mengalami kerosakan enjin ketika dalam perjalanan dari Terusan Sugut ke Pekan Beluran pada 20 November lalu. Pengarah Zon Maritim Sandakan, Kapten Maritim Zainuddin bin Muhammad Zuki berkata, bot Bangi 14 diatur gerak pada pukul 2.20 petang ke lokasi kira-kira 5 batu nautika utara Pulau Tetabuan sejurus menerima maklumat daripada Pos Maritim Beluran. Kesemua mangsa termasuk tekong yang ditemukan selamat dipindahkan ke bot Bangi 14 manakala bot penumpang yang rosak ditunda ke Jeti Perhutanan Beluran pada jam 3.15 petang. Maritim Malaysia mengingatkan orang ramai agar sentiasa merujuk ramalan cuaca dan pastikan alat keselamatan berada dalam bot sebelum turun ke laut. ASEAN Coast Guard Forum SCF 2022 telah dianjurkan bermula 22 sehingga 23 November 2022 di Bali, Indonesia. Mesyuarat ini dihadiri oleh 8 pimpinan tertinggi badan penguatkuasa maritim negara-negara ASEAN di mana Indonesia selaku tuan rumah. Tujuan pertemuan ini adalah untuk membahaskan jalinan kerjasama yang lebih erat di antara Badan Penguatkuasa Maritim dan Coast Guard negara-negara ASEAN. Ia disifatkan sebagai platform terbaik dalam jalinan kerjasama dan perkongsian maklumat Badan Penguatkuasa Maritim di ASEAN. Mengekang jenayah rentas padan perlu dilakukan secara bersama. Justru cadangan jawatan pengerusi ASEAN Coast Guard Forum 2023 dipegang oleh Bakamla adalah tepat memandangkan Indonesia akan menjadi pengerusi ASEAN tahun depan. Untuk rekod, buat pertama kalinya Coast Guard negara-negara ASEAN berkumpul dalam satu platform sejak idea kerjasama ASEAN Coast Guard diangkat dalam Asian Maritime Forum AMF pada tahun 2014. Laporan itu tadi mengakhiri rangkuman MCG Report. Assalamualaikum dan insya-Allah kita jumpa lagi.